Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu hantaran di Facebook menarik perhatian saya. Malaysia punya hal, puas hati bila baca posting ulasan brother ini, kata beliau. Lama sudah aku nak tulis, aku nak bincang, aku nak ulas tentang hal politik ini. Lama dah. Tapi hari ini aku rasa menjadi kewajipan untuk aku tulis tentang persoalan kenapa PAS bukan pilihan yang wajar untuk diangkat sebagai kerajaan. Sebab utamanya adalah PAS dipimpin oleh orang-orang yang bodoh, kata Nur Hadi Muhammad. Fadli Saarini, ahli parlimen PAS, pernah jadi ketua pemuda PAS pusat dan sekarang adalah ketua penerangan PAS pusat. Kau bayangkan ketika ada dua negara jiran sedang berperang, kemudian Perdana Menteri Malaysia yang secara kebetulan pula kini merupakan pengerusi ASEAN secara penggiliran bertindak sewajarnya untuk menjadi mediator atau perantara atau orang tengah atau apa sahajalah yang mahu mendamaikan dua negara yang sedang berperang. Sebagai rakyat yang waras, walau apapun kecenderungan politik kita, bukankah ini adalah langkah yang wajib kita sokong? Tetapi tindakan pemimpin yang ada di Perikatan Nasional terlalu nak berdendam, terlalu nak menunggang. Apa saja dia tunggang tanpa fikir jangka panjang, dia tunggang. Termasuklah keterlanjuran Fadli Saarini membuat karikatur membayangkan seperti Anwar dan pemimpin negara yang lain dibayangkan seperti sekumpulan binatang yang sedang diamankan. Perbuatan ini memang betul-betul kurang ajar dan biadab. Tidak memikirkan apa yang berlaku. Apa pula pendapat Anda? Kalau Anda setuju, tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar letak jawatan Fadli Saarini. Sebelum itu saya perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit kena daya imun badan kita yang lemah. Kita tidak sembuh-sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita yang jadi bodoh. Apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita bertindak lemah, kita tidak sembuh daripada penyakit. Tetapi dengan adanya terapi imun Transfer Factor for Life ini, dia mendidik imun badan kita menjadi kuat, melatih imun badan kita menjadi bijaksana semula. Kita akan sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita yang sendiri menyerang penyakit itu, menyembuhkan kita daripada akar-akar penyakit itu. Dapatkannya melalui nomor telepon saya yang tertera, dan ingat, produk ini adalah penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, halal dan lulus KKM. Saudara-saudara sekalian, kau bayangkanlah ada dua buah negara yang bukan bergurau, memang tengah berperang, sudah bom di sana-sini. Tetapi ada pula pemimpin kita yang menganggap perkara itu seperti satu gurauan sindiran biasa. Sebagai rakyat yang waras, kita sepatutnya menyokong tindakan Anwar Ibrahim mengamankan dua buah negara itu. Kalau itu tidak berlaku, kita juga akan menerima natijahnya. Kita juga akan menerima kesannya apabila jiran kita berperang. Kita juga akan menerima bencana juga, malapetaka. Jadi, menurut penulis Nur Hadi Muhammad ini, dalam Islam pun punyalah banyak dalil yang menyeru kepada perdamaian dan fadhilat mendamaikan dua pihak yang sedang bersengketa. Malangnya penganut PAS ini bukannya bersungguh nak jadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan hidup, kata beliau, tapi yang sebanyaknya depa putar belit dalil untuk kepentingan politik saja. Kau ingat perang ini macam main mercun depan rumah kau kah? Perang ini melibatkan nyawa. Ada yang terkorban. Mati itu bukan benda yang boleh dianggap ringan. Kemudian, Fadli Saarini ini yang bertindak lebih cepat daripada berpikir, pula meletakkan karikatur yang menggambarkan Perdana Menteri dan dua pemimpin negara jiran itu seperti haiwan. Apa benda ni? Kenapa terlalu bodoh? Fadli ni yang benar-benar macam
tidak tahu lagi membezakan politik dan binatang. Sepatutnya yang digambarkan sebagai binatang itu adalah para penjahat, para penjenayah, perasua, yang makan rasuah, bagi rasuah, curi duit kerajaan, dan juga salah guna kuasa. Itu yang paling tepat digambarkan sebagai binatang. Katakanlah pilihan raya akan datang di takdir pas jadi kerajaan, dan tentulah Fadly Sahari ini akan dilantik sebagai salah satu menteri atau paling tidak pun timbalan menteri. Masa itu kau rasa Malaysia akan dihormati oleh negara Thailand dan Kamboja kah? Kau rasa orang takkan korek kah pemimpin Malaysia yang pernah menghaiwankan pemimpin negara lain? Sebab itu orang ramai berulang kali sebut, walaupun orang boleh tak suka dengan kerajaan sedia ada, tapi Perikatan Nasional PN bukan sama sekali pilihan terbaik untuk dipilih sebagai alternatif. Aku ulang lagi sekali, sebab PAS dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak bijaksana. Sekian kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini gempar apabila Ahli Majlis Tertinggi UMNO Puat Zarkasi dan Timbalan Presiden MIC M. Saravanan terlibat dalam pertikaian sengit di Facebook. Berikutan ancaman Saravanan untuk membawa keluar parti itu dari Barisan Nasional, yaitu parti MIC. Ketegangan tercetus apabila Puat mengejek anggota parlimen Tapah berhubung kenyataan Saravanan bahawa MIC telah ditipu untuk menyokong kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Menurut bekas Menteri Sumber Manusia itu, MIC diberitahu pengurus CBN Ahmad Zaid Hamidi bahawa mereka akan mendapat kerusi kabinet jika menyokong Anwar. Saudara-saudara sekalian, percetusan ataupun pertikaian ini memang bukan calang-calang. Ini pertikaian yang besar, menentukan hala tuju MIC dan menentukan masa depan Barisan Nasional juga. Amaran keluar Barisan Nasional, pemimpin UMNO, MIC berperang di media sosial. Sebelum kita teruskan ulasan dan juga komen daripada netizen hari ini, apa pandangan Anda tentang kedudukan MIC sekarang ini? Kalau MIC keluar daripada Barisan Nasional, dia akan masuk ke mana? Sedangkan dia bersama dengan Barisan Nasional pun dia tak mampu menang kerusi banyak. Kalau tak silap saya, mereka hanya ada 1 kerusi menang dalam pilihan raya. Kalau mereka bergerak solo, mampukah MIC hidup atau mereka akan mati terus terkubur? Itu yang pertama. Kalau MIC keluar daripada BN dan menyertai Perikatan Nasional pula, di sana, di Perikatan Nasional pun banyak serpihan-serpihan parti-parti yang kecewa. Adakah MIC boleh menang di sana? Sedangkan bersama dengan Barisan Nasional pun kalah, apakan pula bersama dengan Perikatan Nasional yang tidak disokong oleh pengundi-pengundi bukan Melayu. Saudara, sebelum kita teruskan ulasan ini, saya perkenalkan dulu kepada Anda, ini terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita yang bodoh. Imun badan yang bodoh dan menjadi jahat juga menyerang kita sendiri sehingga kita juga sakit. Tapi dengan adanya terapi imun Transofector for Life yang meningkatkan daya imun badan sehingga 400% ini, ia mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Lalu imun badan kita itu menyerang semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita, menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita, lalu kita sembuh. Dapatkan produk hebat ini, penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran di abad ini, melalui nomor telepon saya yang tertera. Dapatkannya sekarang karena produk ini lulus KKM, juga halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga di Malaysia. Saudara, mungkin Anda sudah lama berdoa untuk kesembuhan Anda. Mungkin inilah jalan yang Tuhan tunjuk untuk Anda semua. Saudara-saudara sekalian, apa pandangan Anda kalau MIC keluar daripada BN? Adakah BN akan terjerumus daripada masalah? Dan kalau betul itu berlaku, apa komen Anda? Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini. Kalau betul MIC keluar daripada BN, ada yang gembira.
Mereka kata keluarlah cepat-cepat beramai-ramai kerana MIC sudah tidak relevan lagi. Ada juga yang mengatakan MIC tidak relevan lagi. Kalau nak kekal mereka perlu akur dengan kelemahan MIC yang kurang membantu tapi lebih banyak menimbulkan polemik. Duduk diam-diam buat kerja. Mudah-mudahan ada jalan dapat 2 kerusi, kata Al-Jibi. Muhammad Hafiz kata tinggalkan saja BN. Mai join kami di PN. Baru semalam kami sucikan Ramasami, kata Muhammad Hafiz. Kalau MIC menyertai PN, saya jangkakan MIC akan lebih berkubur selama-lamanya. MIC ini duduk dahlah siput, kata beliau. Sekarang pula ada hajat dengan nafsu yang besar, fikir-fikirkanlah. Ada lagi kata, pergilah masuk PN, boleh geng dengan Ramasami, dengan Warta. Ingat tak, kat sana senang nak dapat menteri kot, kata beliau. Ada seorang lagi netizen memberikan komen, kata beliau, boleh keluar sekejap. MIC, MCA, hidup segan, mati tak mahu, ada serupa tak ada, tidak menambah, kata beliau. Saya agak setuju dengan kenyataan awang ini. MIC dan MCA memang seperti parti yang hidup segan, mati tak mahu. Yang mana ada atau tiada serupa saja. Mereka tiada bersama dengan dalam barisan nasional pun, barisan nasional tetap sama. Mereka keluar daripada barisan nasional pun tiada yang berbeza. Mereka ada dalam barisan nasional pun tidak menambah. Ada kebenaran apa yang dikatakan oleh awang. Ada yang kata eloklah keluar bagi dia borang PN. Ada lagi kata keluarlah lagi bagus. Ada juga yang menyatakan ada yang sedar, ada yang buat-buat tak sedar, mustahil ada yang belum sedar, kata beliau. Asra kata biarlah MIC keluar, bukan ada kerusi pun, tak merubah apa-apa pun kecuali keluar jah MIC, tak payah nak ugut-ugut, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Apa pula pendapat anda tentang isu itu. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, topeng sebenar Tun Mahathir terbongkar. Diketahui, identiti sebenar Tun Mahathir diketahui. Kalau selama ini ramai orang yang tertanya-tanya kenapa Mahathir, dan kenapa Mahathir. Dalam himpunan Turun Anwar, Mahathir turut berada di sana. Padahal dia bersama dengan kapal, sebuah kapal yang selama ini beliau karamkan. Sekarang dia bersama dengan kapal yang dia karamkan. Kenapa sampai begitu? Hari ini satu lagi pengakuan daripada Tun Mahathir yang paling mengejutkan kita semua. Dia mengarahkan, mencabar Perdana Menteri Anwar Ibrahim bubarkan parlimen. Ramai orang kata Tun Mahathir sudah betul-betul terdesak. Dalam himpunan Turun Anwar, dia gagal. Dia gagal menghimpunkan seluruh kekuatan walaupun tak tahulah siapa yang tunggang siapa. Ada yang kata Mahathir tunggang PAS, ada yang kata PAS yang tunggang Mahathir. Ada yang kata Mahathir tunggang Perikatan Nasional, ada juga yang kata Mahathir lah yang ditunggang oleh Perikatan Nasional. Apapun jawaban kepada siapa yang tunggang siapa, realitinya ialah Tun Mahathir sudah gagal di dalam himpunan tersebut. Dia gagal menuntut rakyat turun ke jalanan untuk membawa Anwar turun daripada jawatannya. Apabila himpunan itu gagal, Mahathir makin terdesak. Dia cari lagi cara untuk cuba menjatuhkan Anwar Ibrahim. Nampaknya tindakan Mahathir kali ini benar-benar di luar dugaan. Dia cabar pula Anwar Ibrahim bubar parlimen. Yang ini paling langkah terdesak. Siapa Mahathir untuk Anwar bubar parlimen? Sedangkan himpunan itu pun dia tidak berjaya. Ini kan pula suruh Anwar bubar parlimen. Wah, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa saya perkenalkan dulu kepada anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang jadi bodoh. Apabila imun badan kita jadi bodoh dan lemah, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit, lalu kita sakit dan kita menderita.
Tetapi dengan imun badan kita yang meningkat dan diajar menjadi bijaksana, kita akan sehat daripada semua jenis penyakit kerana imun badan kita lah yang bertindak menyembuhkan kita semua. Terapi imun ini mendidik imun badan kita menjadi bijaksana, menjadi kuat dan melawan seperti sedia kala. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon saya yang tertera, dan ingat, produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan di seluruh Malaysia, dan juga halal. Dapatkannya sekarang. Mungkin ini jawapan kepada doa anda selama ini. Hari ini kita digemparkan lagi dengan tindakan Tun Mahathir yang paling terdesak, yaitu mencabar Anwar membubarkan parlimen. Persoalannya ialah siapa Tun Mahathir untuk mahu mencabar Anwar Ibrahim membubarkan parlimen itu. Mahathir lupa dia telah ditolak oleh rakyat apabila mau dapat deposit pilihan raya pun tidak di parlimen Langkawi. Mungkin itulah yang mencalar sepenuhnya, menconteng sepenuhnya kewibawaan Tun Mahathir sehingga mungkin dia nak belas dendam terhadap kekalahan tersebut. Tapi yang aku hairan, bukti menunjukkan bahawa Tun Mahathir tidak pernah berhenti untuk mengarahkan orang-orang di bawah, orang-orang yang menjadi Perdana Menteri, letak jawatan. Buktinya, pada 9 Mac 2008, Mahathir mengarahkan untuk Najib pada waktu itu letak jawatan. Manakala pada tahun 2015, 4 April 2015, pada 2008 itu, Mahathir mencadangkan Abdullah Ahmad Badawi meletakkan jawatan dan beliau menambah, beliau telah tersilap melantik Perdana Menteri. Lihatlah betapa Mahathir mahu tetap berkuasa. Seterusnya, pada tahun 2015, sekali lagi Mahathir mencadangkan mendesak supaya Datuk Seri Najib letak jawatan. Semua yang dia tidak suka, dia suruh letak jawatan. Pada tahun 2020, sekali lagi Tun Mahathir juga meminta supaya Perdana Menteri pada waktu itu meletak jawatan. Kali itu dia sendiri letak jawatan. Tahun 2020, Tun Mahathir letak jawatan. Lawak jenaka. Dan pada tahun 2021, sekali lagi Tun Mahathir menasihati Muhyiddin turut letak jawatan, dan tidak ketinggalan pada tahun yang seterusnya. Pada tahun 2022, kenapa Ismail Sabri tak letak jawatan ganti Perdana Menteri lain, kata Tun Mahathir menurut Malaysia Post. Jadi, beliau turut mahu supaya individu lain menggantikan Ismail Sabri. Dan kini pada tahun 2025, sekali lagi Mahathir mahu supaya Anwar Ibrahim letak jawatan. Dia mendesak Anwar letak jawatan. Saudara, yang amat mengejutkan kita ialah kenapa Mahathir mahu mereka letak jawatan semuanya. Anda fikirlah sendiri. Kamu fikirlah sendiri. Semua yang jadi Perdana Menteri selepas dia kata tak baik. Dia kata tak bagus. Dia kata tak dapat memimpin negara. Sekarang bila dia gagal mengarah Anwar Ibrahim, satu-satunya Perdana Menteri yang masih berdiri, yang tidak mampu ditumbangkan oleh Mahathir, kini Mahathir cadang pula bubar parlimen. Saya rasa Anwar Ibrahim tak perlulah bubar parlimen, tak perlulah ikut nasihat Sakatua. Karena kalau ikut nasihat Sakatua, sampai bila pun negara ini tidak akan dapat bebas daripada kongkongan pengaruh Mahathir. Kita tidak dapat menafikan, kita tetap akui kredibiliti Tun Mahathir sebagai lambang negarawan negara, seorang Perdana Menteri yang hebat, memacu negara kita menjadi negara yang menuju ke arah kegemilangan. Tetapi Mahathir juga kena tahu, dia pun akan berakhir. Usianya kini 100 tahun. Kalau dia mau jadi Perdana Menteri lagi, ikut nasihat yang di Pertuan Agong, apa yang perlu dibuat? Tunggu pilihan raya. Waktu itu Mahathir akan berusia 103 tahun. Kalau dia jadi Perdana Menteri, maknanya kita ada seorang Perdana Menteri paling tertua di muka bumi. Dengan usia 102 tahun, dia akan jadi Perdana Menteri. Masalahnya, larat lagi kah dia menjadi Perdana Menteri?
dengan tubuh beliau, dengan kemampuan fizikal, kemampuan mental, dan juga mungkin kemampuannya bercakap. Jadi kenapa Mahathir tidak membenarkan negara ini dipimpin terus oleh Perdana Menteri. Kalau Anda kata Anda penyokong Muhyiddin, lihat Muhyiddin pun Mahathir kata gagal. Kalau Anda peminat Ismail Sabri Yaakob pun dia arah juga letak jawatan. Jadi sekarang kalau Anwar Ibrahim turun, nak lantik siapa? Lantik Muhyiddin. Mahathir sudah kata tak boleh. Dia arah letak jawatan. Ismail Sabri pun begitu. Najib lagi lah. Jadi Anda pikir-pikirkanlah. Rahasia Mahathir terbongkar. Jumpa lagi. Bye-bye.